Sebab Tuhan saya ajar saya dalam Quran dia sebut fatabayyanu. Yang menjadi rujukan kepada yang yang dimaksudkan itu, iaitu deployment kepala batas. Bukan kata itu saja, tapi banyak lagi. Saya ingat mana ada mungkin faktor yang banyak, yang syarat, yang salah. Adakah perlu maknanya diambil tindakan kepada orang yang mengarang buku inilah yang menyebabkan maknanya perkara yang tak sepatutnya berlaku. Inilah punca dia, penyebaran berita palsu. Adakah perlu buku ni diambil tindakan, dan buku ni oleh KDN dan sebagainya? Setuju atau tak setuju? Setuju untuk ditarik ni, untuk diambil tindakan? Yang Muhammad Ketua Perbankan dapat buku ini dari mana? Dan kalau saya mempengerusikan itu pun saya tak akan bagi panjang lebar. Ya. Sikit je lah. Pertama, sebut kerana ada logo. Dah. Saya explain. Sikit. Saya nak jawab. Sebab semalam nama saya disebut. Saya Air Putih memang saya simpati apa yang berlaku pada Air Putih, dan saya secara prinsip two wrong doesn't make a right. Okay. Kalau salah yang sana, salah juga. Kalau saya tulis benda salah, tetap salah. Cuma saya nak maklumkan sedikit bahawa isu kaitan dengan tomahan kepada Air Putih ni bukan berlaku di situ saja. Dia berada di dalaman Sesawang sejak 2014 lagi. Di bawah Albani Al-Kuching, di bawah darah Satria Blogspot. Maknanya obtainable di mana-mana. Sampaikan bila saya baca ni, sewaktu dulu saya tak pernah baca buku tu pun. Saya tak pernah baca buku tu. Saya baca, saya fikir-fikirkan, tengok entah-entah betul kot. Cuma speaker, bezanya saya tak bercakap, saya tak berhujah. Sebab apa? Sebab Tuhan saya ajar saya dalam Quran dia sebut fatabayyanu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibul qauma bil jahalah. Bila takut, cek dulu, takut bila ditimpa. An tusibul qauma bil jahalah, takut ditimpa musibah dengan kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altu nadimin, maka kamu akan jadi orang yang menyesal. Saya bila dibangkitkan isu ni dahulu pun saya beri komen, saya kata if you say something you must own up to it, kata respectably. Betul? Satu, if you think that is right, stand up, fight. But if you find that is wrong, stand down and tender apology. Saya beri contoh Ketua Pemuda UMNO 2019 mohon maaf pada Ngah Komeng sebab mengelarkan beliau cimping. This is an honourable thing to do. Sebab dalam percayaan saya, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam melakukan kesilapan berulang-ulang kali. Bukan rompas je boleh keluar hadis tau. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang melakukan pembetulan kepada kesilapan tersebut. Jadi saya mohon maaf kalau saya terfikir dahulu Air Putih ada kaitan. Ada beberapa persoalan yang dibangkitkan di Parlimen Kemaman. Pertama, ada yang mengatakan bahawa undi PAS sama dengan undi Islam, undi BN sama dengan undi kafir, dan macam mana kita nak jawab? Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, PAS ialah parti politik. Masuk PAS bukan masuk Islam, keluar PAS bukan keluar Islam, seperti mana yang digembar-gemburkan oleh puak-puak Perikatan Nasional. Dan undi PAS tak ada jaminan bahawa tuan-tuan akan masuk ke syurga. Undi BN, undi PH, tidak semestinya tuan-tuan akan masuk ke neraka. Ini semua satu dakwah yang bagi saya, hanya mereka yang tidak menggunakan otak dan cetek agama saja yang akan percaya dengan perkara ini. Saudara, ini bukan satu perkara yang baru. Perkara ini dimainkan bagi mendapatkan sokongan kerana apa lagi yang mereka mahu perjuangkan. Mereka tidak ada modal sehingga terpaksa menggunakan isu yang cukup terdesak ini bagi saya. Kita lihat ketika mereka memerintah, apa yang mereka lakukan terhadap Islam, apa yang mereka perjuangkan. Cuba tuan-tuan tanya dengan pejuang-pejuang PAS ini. Islam sendiri mengajar kita menghormati akan agama lain, malah termaktub dalam perlembagaan negara. Perdana Menteri kita kafir ke tuan-tuan? Malah Perdana Menteri kita kafir ke? Kepimpinan kita berjuang memperkasakan agama Islam, malah dalam belanjawan 2024 antara yang tertinggi
peruntukan diberikan untuk memperkasakan institusi Islam itu sendiri. Tuan-tuan, undang-undang negara ini dijaga dengan cukup rapi oleh perlembagaan itu sendiri. Kalau ada sesiapa nak mengubah kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, nak mengubah kedudukan Hak Istimewa Melayu, nak mengubah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, nak mengubah kedudukan Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan ni, saudara, pertama kena ada sokongan 2/3 majoriti di Parlimen. Takkan UMNO ni, saudara, nak memperbodohkan diri kita. 4 perkara ini UMNO yang memperjuangkan dan mengangkatnya, meletakkannya ke dalam perlembagaan persekutuan. Takkan kita nak menyokong sebarang usaha untuk mengubah perkara ini? Mustahil. Ianya tidak akan berlaku, saudara. Keduanya, kalaulah UMNO tiba-tiba jadi gila, tuan-tuan, dan kita menyokong untuk menghapuskan 4 perkara yang dijaga dalam perlembagaan kita ini, akhirnya tetap juga kena bawa kepada Majlis Raja-Raja. Kalau nak ubah perkara, nak buang perkataan Islam agama persekutuan, nak buang Hak Istimewa Orang Melayu, nak buang bahasa Melayu bahasa kebangsaan, nak buang kedudukan Raja-Raja Melayu yang termasuk dalam perlembagaan, mesti bawa ke Majlis Raja-Raja, dan Majlis Raja-Raja kena setuju, barulah kita boleh buat pindaan perlembagaan ini, saudara. Jadi cukuplah kita diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional, saudara. Jangan kita termakan dengan fitnah-fitnah ini. Persoalan kedua, mereka mengatakan undi BN sama dengan undi DAP. Macam mana nak jawab? Saya nak beritahu dengan saudara. BN hari ini berada di dalam sebuah kerajaan di mana DAP juga berada di dalam kerajaan yang sama. Politik ni dinamik, tuan-tuan. Ada ketika kita bermusuhan di antara satu sama lain. Tetapi ada ketika kita bersatu bagi memastikan kestabilan politik untuk kesejahteraan rakyat. Kalau misalnya Bersatu PAS beria nak memastikan kedudukan Islam itu kuat, mereka ada peluang pada November lepas untuk memastikan bahawa kedudukan Islam dan orang Melayu paling kuat, di mana 2/3 daripada anggota Parlimen di dalam kerajaan terdiri daripada orang Islam dan Melayu. Bersatu dan PAS ada 74 orang ahli Parlimen, Muslim dan juga Melayu. Begitu juga 82 orang ahli Parlimen daripada Pakatan Harapan. 29 daripada mereka adalah ahli Parlimen Melayu Islam. 29 campur 74, mereka akan ada 103 orang ahli Parlimen Melayu dan Islam, dan bukan Islam hanya ada 53 orang. Maknanya 2/3 anggota Parlimen yang membentuk kerajaan adalah Muslim dan juga Melayu. Hari ini, bila Muhyiddin menolak cadangan Kebahadulian Majlis daripada Kebaginda dan Pertuan Agong, BN terpaksa mengambil alih peranan yang sepatutnya dimainkan untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama dengan rakan-rakan GPS, GRS, KDM dan lain-lain. Berapa jumlah ahli Parlimen Melayu hari ini? 76 orang. Tolak satu Syed Saddiq, tinggal 75. Berapa jumlah ahli Parlimen bukan Melayu? Ada lebih kurang 72 saja. Maknanya hanya separuh, tuan-tuan. Jadi PAS dan Bersatu tak perlu nak kata mereka ni benar-benar memperjuangkan Islam. Kerana kalau ada sekelumit hati nak jaga Islam dan Melayu, sewajarnya mereka menjunjung titah Kebahadulian Mahmulia Baginda Yang di-Pertuan Agong dan bersetuju bekerjasama dengan kerajaan yang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Melayu dan Islam akan jadi sangat kuat. Tetapi disebabkan mereka meletakkan kepentingan peribadi nafsu serakah dia untuk menjadi Perdana Menteri, mereka menolak kerjasama ini, saudara. Hanya kerana Muhyiddin tidak mahu menjadi timbalan, tetapi tetap nak menjadi Perdana Menteri juga. Tuan-tuan pun tahu bagaimana mereka menikmati zaman Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dengan menikmati hasil daripada projek Jana Wibawa dan juga menikmati hasil daripada kutipan duit judi bila mana mereka membenarkan cabutan judi daripada 8 kali setahun kepada 22 kali setahun. Jadi kita tidak seharusnya membiarkan sentimen ini dimainkan. Dan jangan sesekali kita termakan dengan hasutan naratif jahat yang dimainkan oleh pembangkang, khususnya PAS dan Bersatu ini, saudara. Tidak ada sebab kita nak takut dengan DAP hari ini. DAP hari ini, alhamdulillah, adalah DAP yang jauh lebih pragmatik, jauh lebih bertolak ansur dan sangat menghormati orang Melayu dan orang Islam. Mereka tidak pernah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengguris hati orang Melayu seperti mana yang berlaku zaman DAP bersama dengan PAS dan DAP bersama dengan Bersatu. Ini sebenarnya yang dibimbangi oleh PAS dan Bersatu. Mereka risau kalau kita diberi peluang memerintah selama 5 tahun dan kita boleh menjaga kepentingan Melayu dan Islam, maka naratif jahat ini tidak akan mampu untuk menarik sebarang undi orang Melayu pada pilihan raya umum yang ke-16 lagi. Cara ketiga yang dibangkitkan oleh kawan-kawan kita ialah undi BN takut tak dapat bantuan kerajaan negeri. Ini yang amat-amat melucukan saya. Bantuan apa yang dimasukkan ni, tuan-tuan? Bantuan untuk beli tanah dengan harga RM1,000 satu ekar seperti mana yang dinikmati oleh puak-puak penyokong PAS terhadap 70 ekar tanah tu, ataupun bantuan kerana kamu ialah isteri kepada Menteri Besar, maka NGO kamu boleh beli tanah bernilai 29.3 juta ringgit dengan hanya RM550,000, atau bantuan yang dinikmati oleh
kohirmat, menikmati tanah yang sepatutnya digunakan untuk tapak pasar malam dapat dengan harga yang cukup murah, sedangkan value asal dia 11.84 juta ringgit. Bantuan ini, saudara, kalau kamu bukan kroni PAS Tegar, kamu tidak akan menikmatinya. Saya nak beritahu dengan saudara. Kalau nak fikir tentang bantuan, sepatutnya hari ini rakyat negeri Terengganu di Kemaman patut menggunakan peluang yang ada untuk menjadi jambatan perhubungan di antara kerajaan pusat dengan negeri Terengganu. Tidak ada satu adun pun yang bukan PAS dan bukan Perikatan Nasional di Terengganu. Inilah peluang daripada 8 kerusi parlimen untuk diberikan satu kepada wakil kita, iaitu Tan Sri Raja Muhammad Afandi, bekas Panglima Angkatan Tentera, untuk mewakili rakyat di Kemaman daripada Kerajaan Perpaduan. Segala bantuan yang sepatutnya disalurkan ke Kemaman akan datang daripada Kerajaan Pusat, tuan-tuan. Ini negara demokrasi. Walaupun kita berbeza pandangan politik, wakil rakyat perlu membantu rakyat. Walaupun ahli parlimen daripada Barisan Nasional, adun-adun di dalam kawasan Kemaman itu masih lagi adun Dewan Undangan Negeri PAS dan bersatu. Tuan-tuan akan dapat nikmati bantuan daripada kerajaan negeri melalui adun-adun, tetapi tuan-tuan akan dapat keistimewaan kerana mendapat juga bantuan daripada kerajaan pusat melalui ahli parlimen. Itu jauh lebih baik, saudara, berbanding daripada hanya mendapat bantuan daripada kerajaan negeri yang saya rasa tak banyak yang boleh mereka bantu. Kalau kita lihat di Kelantan, di Kedah, apa masalah yang dihadapi oleh dua negeri ini? Masalah air. Dan masalah air ini pun yang membantu untuk menyelesaikannya ialah kerajaan pusat. Datuk Seri Anwar, walaupun PAS adalah parti pembangkang, tetapi Datuk Seri Anwar memperuntukkan 1.7 bilion ringgit untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Jadi itu sebabnya saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat, tidak perlu bimbang bila tuan-tuan memangkah mengundi calon Barisan Nasional. Bantuan tetap akan sampai. Sama ada melalui ICU, Jabatan Perdana Menteri, ataupun melalui penyelaras-penyelaras DUN daripada Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan, Pakatan Harapan di negeri Terengganu, ianya tetap akan sampai, saudara, insya-Allah. Pilihan di tangan tuan-tuan. Tuan-tuan harus memilih dengan sebaiknya. Macam saya katakan tadi, tiada Islam yang terancam di bumi Malaysia ini. Tiada Melayu yang akan ditindas. Ini semua hanyalah propaganda dan naratif jahat yang dimainkan untuk menakutkan orang Islam dan orang Melayu. Terutamanya orang Kemaman yang hari ini akan berhadapan dengan proses pilihan raya untuk Parlimen Kemaman. Maka gunakan undi di tangan anda dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.